Ah, Selamat petang cikgu, saya Kirtana Pregasan dari pelajar Unisel. Saya ambil kursus pendidikan awal kanak-kanak. Saya ingin menemu bual cikgu. Bolehkah cikgu mengenal cikgu? Okey. Selamat petang Kirtana. Nama saya Malati. Saya pengalaman mengajar saya adalah 20 tahun. Saya 11 tahun bekerja di SJKT Bukit Rotan Baru. Saya mengajar murid perdana. Sekarang saya bekerja di SJKT Vagisa tahun 2015. Saya berpindah ke SJKT Vagisa. 2 tahun saya mengajar murid perdana. Tahun 2017 saya mendapat murid prasekolah untuk mengajar murid prasekolah. Sampai sekarang saya mengajar murid prasekolah. Itu pengalaman mengajar prasekolah adalah 7 tahun. Terima kasih cikgu. Soalan pertama adalah bagaimanakah anda mengintegrasikan tunjang sains dan teknologi dalam pengajaran pendidikan awal kanak-kanak? Okey, soalan yang bagus. Cara yang digunakan oleh saya untuk mengintegrasikan tunjang sains dan teknologi dalam pengajaran kelas saya adalah ada beberapa aktiviti. Biasa saya buat eksperimen. Sebab kalau sains dia memang kita merujuk buat eksperimen. Okey, melibatkan kanak-kanak murid saya membuat eksperimen yang sederhana, bukan eksperimen yang susah ya, eksperimen yang simple eksperimen. Okey, untuk membuat mereka mempelajari sifat bahan. Contohnya benda yang objek yang tenggelam, timbul, benda yang boleh menarik magnet, macam tu ya. Okey, lagi satu, saya kadang-kadang kalau menjelajah semula jadi, kalau nak belajar tentang keindahan semula jadi, saya bawa murid-murid kanak-kanak murid saya keluar kelas untuk contohnya taman, ada untuk menjelajahi dan mempelajari alam sekitar. Elemen-elemen seperti tumbuhan, binatang, serangga-serangga yang kecil, cuaca dan persekitaran alam. Begitu saya mengintegrasikan tunjang sains dan teknologi dalam PDPC saya. Kirtana? Terima kasih cikgu. Jawapan yang betul. Soalan kedua adalah, bolehkah anda berkongsi pendekatan kreatif yang anda gunakan untuk memperkerakan konsep sains kepada kanak-kanak prasekolah? Okey, baik. Seterusnya, kita dapat pelbagai pendekatan kreatif yang boleh digunakan oleh saya untuk memperkenalkan konsep sains kepada kanak-kanak prasekolah. Okey, cikgu beritahulah beberapa contoh pendekatan. Contohnya pembelajaran berasaskan cerita. Menggunakan cerita atau kisah dongeng yang berkaitan dengan konsep sains. Guru boleh biasa cikgu merujukan menggunakan buku cerita bergambar yang berkaitan konsep sains seperti kejadian cuaca, jangka masa hidup, serangga, proses tumbuh, kembang, tumbuhan dalam bentuk kisah yang menarik dalam bentuk cerita, sebab biasa budak-budak kecil memang suka cerita kan. Okey, lagi satu, saya buat permainan peranan, menunjukkan demonstrasi, melakukan demonstrasi secara langsung. Contohnya cikgu buatlah konsep eksperimen yang konsep-konsep berbentuk sains. Lepas tu menggunakan teknologi interaktif, menggunakan aplikasi atau permainan interaktif yang bertujuan memperkenalkan konsep sains secara menyeronokkan, seperti menunjukkan melalui YouTube, gunakan televisyen. Begitulah cikgu menggunakan pendekatan yang kreatif bagi budak saya, sebab pembelajaran ni sains lebih menarik, menyeronokkan dan mudah difahami oleh kanak-kanak prasekolah. Okey, itu sahaja kita nak. Terima kasih cikgu. Soalan ketiga adalah, bagaimanakah anda mengukur keberkesanan
pengajaran tunjang sains dan teknologi bagi kanak-kanak prasekolah. Okey, biasanya selepas tamat PDPC, kita perlu buatkan keberkesanan. Adakah budak kita tu faham ke tidak faham ke, biasa kita bagi latihan ataupun masa buat eksperimen je, kita boleh tahu cikgu akan buat pemerhatian. Pemerhatian maknanya cikgu akan pergilah setiap kumpulan ke atau dekat dengan budak-budak tu, tanyalah soalan, tengok macam mana mereka boleh buat eksperimen itu. Okey, macam tu. Seterusnya cikgu akan berbincang dan soal jawablah. Masa mereka buat eksperimen tu, cikgu akan tanya soalan. Contohnya macam cikgu tanyalah, kalau kita buat eksperimen objek tenggelam dengan timbul, cikgu akan tanya, benda ni boleh tak? Benda ni tenggelam ke timbul? Jadi mereka kalau dah jawab, maknanya mereka dah faham eksperimen yang sains pada hari itu. Lagi satu, cikgu akan simpan rekod mereka. Maknanya cikgu akan tandakanlah, cikgu akan buat rekod senarai semak macam tu. Itulah cikgu gunakan keberkesanan dengan. Lagi satu, cikgu gunakan rujukan standard. Kita ada standard prestasi untuk menilai keberkesanan murid. Baik cikgu, soalan terakhir adalah, bolehkah anda berkongsi cara memastikan pengajaran sains dan teknologi kepada kanak-kanak prasekolah bersifat inklusif dan memenuhi keperluan pelbagai tahap pembelajaran? Okey, bagi memastikan pengajaran sains dan teknologi kepada kanak-kanak prasekolah bersifat inklusif dan memenuhi keperluan pelbagai tahap, memang terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. Contohnya, menyesuaikan pengajaran. Sebelum mengajar, kita perlu merancanglah dengan PDPC yang menarik untuk mereka, menarik minat mereka, biar mereka menumpu pengajaran kita. Macam mana kita nak menarik mereka, menarik pertumpuan mereka? Mengajar seperti cerita bergambar, permainan, demonstrasi praktikal, perbincangan kumpulan kecil-kecil. Macam itulah cikgu buat. Pengajaran yang berbeza-beza, beri perhatian kepada macam keperluan mereka, keperluan individu. Selain itu, buat penglibatan yang aktif, galakan mereka melibat dengan aktif. Bagi cikgu, memang cikgu akan minta memastikan semua murid terlibat. Sebab dalam kelas memang terdapat murid yang berbeza tahap. Ada yang pandai, ada yang sederhana, ada yang lemah. So, kalau buat dalam aktiviti ni, kita mesti perlu memastikan semua murid terlibat dengan penuh aktif. Itu yang salah satu cara cikgu menggunakan mengajar dengan secara inklusif dan memenuhi keperluan tahap mereka. Itu saja kita nak. Baik cikgu, terima kasih untuk bagi masa awak dekat saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa dan berkongsi pengalaman mengajar saya. Saya harap kita nak menghabiskan kursus ni dengan semangat, dengan baik. Terima kasih kita nak. Terima kasih cikgu. Hai cikgu, saya Priyadashni dari UNICEF. Saya ambil kos Diploma in Early Childhood Education, pendidikan awal kanak-kanak. Saya ada assignment tentang interview seorang guru prasekolah. Okey. So first cikgu kenalkan diri dulu. Okey, selamat petang Darusha. Okey, nama saya Cikgu Malati. Saya pengalaman mengajar saya adalah 20 tahun. Okey, selama 11 tahun saya bekerja di SJKT Bukit Rotan Baru. Pada tahun 2015 saya berpindah ke SJKT Wagisa. 11 tahun
saya ambil dekat sekolah lama 11 tahun saya mengajar murid perdana, dan di sekolah SJKT Wagisa pun 2 tahun saya mengajar murid perdana. Pada tahun 2017 baru saya mengajar murid prasekolah. So pengalaman mengajar murid prasekolah adalah 7 tahun. So sampai kalau ikut tahun 2023 dah 7 tahun lah. Okey, saya mengajar murid berumur 5 tahun dengan 6 tahun. Itu saja, tapi saya bukan option. Saya bukan option guru prasekolah. Tapi saya mengajar, saya ada pengalaman 7 tahun lah mengajar murid prasekolah saya. Okey, itu saja tentang diri saya. 7 tahun, okey. Okey. Okey, kita mulakan interview dulu cikgu. Soalan tentang tunjang komunikasi. Okey. Soalan pertama, bagaimanakah anda menggalakkan perkembangan kemahiran berbahasa kanak-kanak prasekolah dalam kelas anda? Okey, kalau mengalahkan perkembangan kemahiran berbahasa, so murid-murid perlu berkomunikasi. Komunikasi adalah penting, so murid perlu bercakap. So saya sebagai guru prasekolah, saya menggunakan pelbagai kaedah untuk mereka berbual, berkomunikasi dalam pembelajaran saya. Okey, biasanya saya buat apa tahu? Saya bagi membaca buku-buku bergambar. Ada yang buku big book ada. Memang ada banyak big book dalam kelas saya. So jadi saya bacakan buku cerita-cerita pendek yang ada dalam big book. Saya tunjukkan gambar dan saya galakkan mereka apa yang saya ceritakan, saya minta mereka cerita balik. Okey, walaupun mereka tak boleh bercerita dengan apa yang seperti yang saya ceritakan, tapi saya akan minta jugalah mereka apa yang mereka boleh komunikasi, boleh beritahu, bercerita dalam, walaupun struktur ayat mereka tak betul ke itu tak kisah. Saya menggalakkan mereka bercerita. Dari bercerita tu mereka akan cuba berkomunikasi dengan saya. Okey, lagi satu saya akan buat apa tahu, permainan bahasa. Menggunakan permainan bahasa macam tanya soalan teka-teki ke, tanya macam suruh mereka berdialog macam apa, bagi satu situasi, suruh mereka berlakon ke, macam tu. Lagi satu saya akan buat tanyalah apa yang katakan lepas kan 2 minggu cuti, selepas cuti saya masuk ke kelas kan, jadi cikgu tanyalah macam mana, okey selama 2 minggu cuti pergi mana, buat apa, mereka akan berceritalah apa yang mereka pergi ke mana, buat apa, semua akan mereka bercerita. Jadi mereka akan cuba berkomunikasi. Begitulah saya menggalakkan mereka untuk berkomunikasi. Okey. Okey, baik cikgu. Thank you. Kita pergi soalan 2. Apakah kaedah yang anda menggunakan untuk membantu kanak-kanak berkomunikasi dengan lebih berkesan di dalam dan luar kelas? Okey, ada beberapa kaedah yang boleh saya gunakan untuk membantu mereka berkomunikasi bukan dalam kelas saja, di luar kelas pun. Katakan mereka masa balik pun, sebab biasa dalam prasekolah bila dah mereka sampai dah masuk kelas sampai pukul 12 memang mereka dalam kelas. Kadang-kadang kami bawalah pergi ke luar kelas. Masa tu kadang-kadang mereka akan terjumpa cikgu sesiapa ke, saya menggalakkanlah mereka berucap selamat pagi. Saya meningkatkan kepercayaan, confidence level mereka. Okey, ada beberapa langkah saya berikan contohlah. Saya buatkan macam aktiviti kolaboratif, macam aktiviti kumpulan dalam kelas. Mereka buat aktiviti kumpulan, katakan adakan
satu aktiviti kumpulan, mesti dalam kumpulan tu mereka mesti perlu berkomunikasi, mesti perlu berbincang mereka dalam aktiviti kumpulan tu. Jadi memanglah mereka berbual, berbincang, bekerjasama dengan kawan-kawan yang ada dalam kumpulan. So masa tu memang akan berkomunikasikan, tak boleh mereka berdiam, duduk je satu tempat, tak boleh kan, mesti mereka kena berkomunikasi dengan kawan. Okay, lepas tu membuat macam aktiviti permainan peranan. Peranan maknanya cikgu bagilah macam aktiviti dalam kami ada mengajar topik duit, mata wang duit dia. Masa tu cikgu buatlah macam situasi jual beli barang. Okey, dua murid, okey mereka akan jual barang. Murid-murid yang lain tu macam dalam aktiviti kumpulan, dua murid jual barang, tiga murid orang yang pembeli barang. Jadi mereka buatlah macam penjual, pembeli. Lepas tu kadang-kadang ada macam dalam waktu mata pelajaran aktiviti fizikal tu buat macam peranan role model doktor, dan macam mana dia akan layan doktor sebagai, kalau mereka kan pernah pergi ke klinik kan, jadi mereka pernah jumpa doktor kan, mesti kalau dah mereka akan kena berlakon lah macam doktor, macam pesakit. Masa tu mereka akan dari memainkan permainan peranan tu mereka akan berkomunikasi sebab mereka memang ada melalui situasi ni semua kan. Jadi saya menggalakkan mereka macam tu. Kalau buat lawatan kita buat setiap tahun mesti kena buat lawatan. Kami akan bawa murid ke lawatan kan. Tahun ni kami pergi ke 3 tempat lah, kilang coklat semua. Jadi mereka sana pun mereka akan melihat, kalau bawa murid ke lawatan mereka akan melihat, mereka akan berkomunikasi dengan murid-murid yang ada kat sana, orang-orang yang ada kat sana semua. Jadi dari situ memang mereka akan berinteraksi dengan berinteraksi dengan apa yang mereka belajar. Terpaksalah mesti berkomunikasi. Itu salah satu caralah saya membantu mereka berkomunikasi dengan lebih berkesan. Okey Mah, nak ada soalan ketiga? Ada. Apakah peranan bahan bantu mengajar menggalakkan pembangunan kemahiran berkomunikasi kanak-kanak prasekolah? Okey, peranan bahan bantu mengajar menggalakkan berkomunikasi mereka dengan cara yang lebih visual, interaktif dan menarik. Meningkatkan daya tarik mereka. Macam mana bahan bantu mengajar yang menarik seperti gambar-gambar berwarna, poster, kartun yang cikgu beritahu tadi tu. Cikgu akan gunakan big book. Dalam big book tu kan, big book tu memang big book yang besar. Jadi gambar-gambar yang ada dalam buku tu pun memang besar. Itu gambar yang besar tu menarik minat mereka. Menarik minat mereka untuk bertanya, bercerita tentang kartun tu semua, membangkitkan minat mereka lah. Dan kalau macam katakan cikgu akan bagi tunjukkan video kartun, video semua kan mereka akan melihat kartun, mereka akan berceritakan tentang apa yang kartun yang mereka suka, apa yang mereka suka melihat kartun dan kenapa mereka suka kartun itu semua. Okey, cikgu menggalakkan perbualan macam merangsang pertanyaan, perbualan. Ada kanak-kanak yang ada murid-murid yang suka bertanya soalan. Macam tu pun ada juga. So jadi yang suka bertanya soalan tu memang dia akan cuba berkomunikasi lah dengan kawan-kawan semua, dengan cikgu, dengan rakan semua. Okey. Selain itu dengan baik cikgu. Okey. Soalan keempat soalan Khair. Bagaimanakah anda mengendali situasi di kelas untuk memastikan setiap kanak-kanak dapat berinteraksi dengan selesa? Okey, memang dalam PDPC kami
dalam kelas mesti semua murid kena berinteraksi sebab tak boleh diam dulu. Kalau murid tu tak boleh berinteraksi, tak boleh bercakap maka murid tu ada masalah pembelajaran, mesti ada masalah sebab tu dia tak boleh bercakap. Mungkin dia susah nak bercakap ke, atau kadang-kadang ada murid yang masih macam percakapan dia masih macam budak kecil. So memang adalah, tapi bila mereka bergaul, berinteraksi bercakap dengan kawan, dengan cikgu semua, nanti mereka lama-lama mereka bolehlah bercakap dengan pandai. Okey, saya memastikan pengurusan yang kelas yang berkesan, membina saya akan mewujudkan suasana kelas yang untuk menjaga kestabilan dan memastikan setiap murid untuk bercakap tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, sebab biasa guru prasekolah mestilah kena berlemah lembut, tak boleh garangkan, tak boleh strict sangat dengan murid prasekolah kan, sebab mereka budak kecil. Jadi kita pun kenalah macam menyesuaikan kita, macam mengikut, kita pun kenalah jadi budak kecil sikit, bermain-main dengan mereka sikit. So masa itulah mereka pun berani dengan kita, mereka takut dengan kita, berani apa yang mereka nak cakap tu mereka akan cakap dengan kita. So memang saya menggalakkan mereka punya confident level, kepercayaan diri mereka tu untuk berani bercakap dengan saya, dengan kawan-kawan macam tu. So cikgu akan gunakan penggunaan teknik pembelajaran yang aktif, menerapkan teknik pembelajaran yang aktif seperti diskusi kumpulan kecil, perbincangan dalam buat aktiviti kumpulan. Masa tu mereka mereka memang berinteraksi dengan secara aktif lah, mesti kena terlibat dengan aktif kan. Menggunakan alat bantu visual, menggunakan gambar, alat-alat bantu visual, membinakan kepercayaan diri mereka, mendorong setiap kanak-kanak untuk berinteraksi lah. Itu yang cikgu membuatkan lah, mereka kena berinteraksi dalam kelas saya. Okay, Ma? Okay, baik cikgu. Okay, saya rasa itu saja cikgu. Terima kasih untuk bagi masa cikgu untuk saya.